Kita jawab pula dalam hadis yang tersebut, kami tak pakai hadis. Siapa pakai hadis, dia sudah mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Sebab Allah dah kata, Quran ni lengkap, tak perlu benda lain dah. Kalau kamu guna hadis, maksudnya Quran ni tak lengkap, perlu benda lain pula. Kamu dah menyekutukan Tuhan. Oh, dia balas kat kita. Jadi kebanyakan remaja kita yang tak berapa handal dalam ilmu agama ni, dia termakan lah. Memang betul lah dalam Quran kata sembahyang 3 waktu saja. Jadi apa jawapan kita? Sungguh pun dalam Quran dia kata 3 waktu saja, tapi di sana tidak ada perkataan hanya. Kalau Quran kata lakukanlah solat hanya pada 2 tepi siang dan awal malam, barulah 3 saja, tak boleh buat lebih. Di sana tak ada perkataan hanya. Macam kita pesanlah kepada anak-anak kita, gosoklah gigi masa mandi pagi, masa nak tidur pun gosoklah gigi. Apakah maksud dia 2 kali saja gosok gigi? Tak juga. Masa tengah hari lepas makan gosok gigi juga. Masa petang nak sembahyang maghrib gosok gigi juga. Sehari sampai 3-4 kali. Quran pun macam tu juga. Bila dalam Quran kata sembahyanglah 2 tepi siang dan awal malam, dia tak maksud 3 saja. Sebab dalam hadis bagi tahu kena buat 2 lagi. Jadi kena buat 5. Macamlah kita pesan juga kepada anak-anak kita, makanlah dulu sebelum datang ke sekolah tiap-tiap pagi. Bila kita pesan macam tu, apakah maksud tengah hari jangan makan? Apakah maksud dia petang malam jangan makan? Tak. Jadi dalam Quran ni, dia bukan kata hanya. Kalau Quran kata semayanglah hanya pada 2 tepi siang dan awal malam, memang betul lah semayang 3 waktu. Tapi dalam Quran tak kata macam tu. Tertolak lagi. Jadi golongan hadis ni dia semayang 3 waktu sajalah. Tapi kita yang berpandukan kepada hadis dan Quran, kita semayang 5 waktu. Terusnya, dakwaan golongan anti hadis. Bahagian mereka mendakwa ni tokoh dia. Tokoh dia ni nama Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni mereka pandang sebagai seorang rasul. Nabi Muhammad tu dah Nabi terakhir. Rashad Khalifah kata tu Nabi, Rasul bukan terakhir. Aku ni Rasul lagi. Rashad Khalifah ni, yang tokoh inti hadis ni, dia dakwa kiamat akan berlaku pada tahun 2280. Dia kira dengan nombor 19 tu. Nombor 19 dia campur, dia tolak, dia bahagi macam mana. Dia dapat jawapan pada tahun 2280 kiamat akan berlaku. Sekarang ni tahun 2009. Maksud dia lagi 200 tahun lebih lagi baru kiamat akan berlaku. Apa jawapan kita? Dalam Quran dah sebut siap-siap dah. Maksud surah Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya tentang as-sa'ah, yakni hari kiamat. Bilakah ia akan berlaku? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Dalam Quran sendiri dah cakap dah, hari kiamat ni Tuhan saja yang tahu. Selain Tuhan, siapa pun tak tahu. Hari itu kita belajar tentang agama Kristian, kitab Bible. Jesus pun kata, kiamat ni Jesus pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Tuhan saja yang tahu. Dalam Quran terang-terang cakap, hari kiamat, Tuhan saja yang tahu. Sedangkan golongan ahli hadis ni kata, mereka pakai Quran. Tapi dia ramalkan pula kiamat akan berlaku pada tahun 2280. Dia kata dia pakai Quran, tapi dia ramalkan kiamat akan berlaku sekian-sekian waktu. Maksudnya dia pun tak pakai Quran juga. Dia kata dia pakai Quran tu, dia pun tak pakai sebenarnya. Sebab apa? Dalam Quran dah beritahu dah, kiamat ni Tuhan saja yang tahu. Macam mana pula dia boleh tahu? Dia boleh tahu. Dia boleh teka pula pada tahun 2280 kiamat akan datang. Dah lah anti hadis, anti pula ayat Quran.